Jom belajar bersama, jom belajar bersama, bersama Ustazah Ira. Al-Quran Jawi, Aqidah Ibadah, Adab dan juga Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi syukur kehadiran Allah ya kerana Ustazah dapat bersiaran lagi bersama anak-anak murid Ustazah yang disayangi. Dan Alhamdulillah ya, insyaAllah pada hari ini Ustazah akan sambung lagi mata pelajaran pendidikan Islam bidang adab, iaitu tajuknya adab jual beli bahagian yang kedua. Ini adalah sambungan daripada bahagian yang pertama pada minggu lepas ya. Jadi harap anak-anak semua bersedialah dengan buku teks muka surat 169. Kita mulakan pembelajaran dengan membaca doa. Ikut bacaan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Baik. Duduk dengan sopan ya. Kita nak belajar ni. Ustazah ulang semula apa yang dimaksudkan dengan jual beli ya. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta ataupun manfaat. Jadi jual beli ni melibatkan akad jual beli, dan apabila kita berakad ada pemberian kekal, bermakna barang yang kita beli tu adalah hak milik kita, sama ada barang itu berbentuk objek ataupun manfaat ya. Jadi Ustazah dah jelaskan minggu lepas, harap faham ya. Baik, seterusnya pada minggu lepas juga Ustazah telah jelaskan adab penjual dan juga pembeli. Jadi sebagai ulang kaji, Ustazah nak anak-anak semua menjawab kuis bersama dengan Ustazah ya. Sebelum Ustazah teruskan objektif, jadi mari kita jawab kuis dahulu. Jom. Baiklah anak-anak, mari kita jawab kuis bersama dengan Ustazah. Di sini dikategorikan adab penjual dan juga pembeli ya. Baik, kita lihat adab penjual. Tidak menipu timbangan. Adab siapa ni? Tidak menipu timbangan ni. Adab penjual kan? Okey. Tenang dan tidak banyak kerenah. Ini adab siapa ni? Adab pembeli kan? Menyenangkan urusan dengan penjual. Ini adab siapa? Mestilah adab pembeli kan? Mengelakkan elemen riba. Baik, adab siapa ni? Adab penjual. Berterima kasih kepada pembeli. Siapa? Pembelilah ya. Berterima kasih kepada pembeli, adab penjual lah ya. Kita letak balik kat sini. Terima kasih dengan urusan membeli. Ini adab pembeli ya. Mesra dan mudah senyum dengan pembeli. Ini adab penjual. Bertimbang rasa ketika kekurangan barang. Ini adab pembeli ya. Tidak monopoli barang. Adab siapa ni? Adab penjual kan? Tidak membeli barangan yang haram. Adab pembeli. Menjual barang yang halal. Adab penjual. Mengelakkan pembaziran. Adab pembeli. Sabar menunggu giliran membeli. Adab pembeli. Dan sabar tolak ansur dengan pembeli. Adab penjual. Baik, kita lihat ya. Ini kategori yang Ustazah dah ajar minggu lepas, iaitu adab penjual dan juga adab pembeli. Adab penjual tak menipu barangan, cuba elakkan riba, berterima kasih selepas pembeli membayar, mesra dengan senyuman, tidak monopoli barang, menjual barangan yang halal, sabar dan juga bertolak ansur. Baik, adab pembeli apa? Jadi adab penjual ya, adab pembeli tenang dan tidak banyak kerenah, menyenangkan urusan dengan penjual. Terima kasih setelah berusaha membeli, mengelakkan pembaziran, bertimbang rasa ketika barangan tak ada, tidak membeli barangan yang haram dan sabar menunggu giliran. Baik, kita lihat ya. Jawapan dia. Semua betul lah ni kan? Okey. Baiklah anak-anak, kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, di akhir pembelajaran nanti anak-anak boleh menyebut contoh adab Rasulullah SAW dalam berjual beli.
Yang kedua, anak-anak boleh menjelaskan kepentingan beradab ketika berjual beli dengan tepat. Dan yang ketiga, boleh menjelaskan adab-adab ketika berjual beli. Baik, kita lihat objektif yang pertama. Mencontohi Rasulullah dalam berjual beli. Rasulullah ni, dia pernah berniaga mengikut bapa saudaranya ke Syam. Dan Rasulullah juga pernah berniaga barang Siti Khadijah kan. Jadi Rasulullah diberikan gelaran Al-Amin kerana sifat jujurnya, amanahnya dan mendapat keuntungan yang sangat banyak. Jadi di sini apa sifat Rasulullah yang perlu kita contohi dalam konsep berjual beli. Baik, bertolak ansur. Rasulullah memberitahu bahawa Allah merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad kenalah mengikut adab-adab ini. Ya, kalau Rasulullah mendapat keuntungan yang banyak dengan sifatnya yang amanah, yang jujur, yang bertolak ansur. Jadi kita sebagai umatnya kenalah mencontohi akhlak baginda kan. Jadi apa contoh bertolak ansur ni? Contohnya kalau lah pembeli tu banyak kerana minta diskaun, jadi kita kena bertolak ansur lah. Ya, kalau sebagai penjual kena layan kita customer dengan baik, layan pelanggan dengan baik ya. Baik, seterusnya. Jujur dan amanah, seperti yang saya bagi tahu tadi lah, Rasulullah sangat jujur dan amanah ketika berjual beli. Pesan Rasulullah kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapat keberkatan hidup. Ya, kalau kita menjalankan perniagaan tu dengan keadaan yang jujur, yang amanah, jadi insya-Allah kita akan mendapat keberkatan dalam jual beli. Baik, seterusnya, menunaikan hak orang lain dengan sempurna ya. Jadi kisah seorang lelaki menuntut hutang kepada para sahabat. Rasulullah perintahkan berikanlah unta yang lebih baik itu kepada si penuntut hutang itu. Okey, ada kisahnya. Seorang lelaki dia memberikan hutang kepada sahabat dan sahabat ni nak membayar hutang tapi dia ada unta yang baik-baik. Maksudnya unta yang gemuk. Jadi Rasulullah kata tak apa, beri je unta yang baik yang gemuk tersebut walaupun yang memberi hutang kepada kamu tu unta yang biasa-biasa kan. Jadi kalau kita beri yang lebih baik, kita dianggap bersedekah. Okey? Baik. Baik, seterusnya kita lihat kepentingan beradab ketika berjual beli. Apa dia kesan baiknya kalau kita mengamalkan adab jual beli ni? Baik. Kepentingan kesan yang baik terhadap individu, maknanya terhadap kita lah, pembeli dan juga penjual. Yang pertama, mendapat pahala dan keredaan Allah. Kalau kita buat baik ketika jual beli, insya-Allah Allah beri pahala dan Allah redha pekerjaan kita. Pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Ya, kalau kita membeli dengan barangan yang kita puas hati, dengan bayaran yang kita puas hati, jadi kita akan rasa gembiralah dan keberkatan hidup terpelihara. Bermakna kita diredai, dapat pahala, puas hati, gembira dan insya-Allah hidup kita akan lebih berkat. Baik, seterusnya kepada masyarakat, apa kesan baik dia? Baik, jikalau semua orang Islam mengamalkan adab berjual beli ni, imej Islam akan terjaga. Orang bukan Islam akan memandang bahawa cantiknya konsep jual beli dalam Islam. Hidup aman dan damai sejahtera. Jadi kita tidak ada pergaduhan. Okey, tidak ada ketidakpuasan hati. Baik, apa kesannya kepada negara? Baik, kepada negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni, menjaga kestabilan ekonomi negara, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Baik, kalaulah individunya aman, okey, tentera, masyarakat pun bahagia, sejahtera, jadi negara akan harmoni. Kan? Jadi ekonomi akan kukuh. Orang luar akan memandang negara kita mengamalkan satu sistem perniagaan yang baik dan ekonominya yang kukuh dan menyebabkan pelabur-pelabur akan datang ke negara kita, kan? Baik. Kita lihat seterusnya. Ustazah dah ajar apakah dia jual beli, Ustazah dah ajar apa dia adab penjual dan pembeli, Ustazah dah ajar bagaimana Rasulullah berniaga dan sekarang bagaimana kita nak mengamalkan, nak mempraktikkan jual beli ni. Ketika mana kita nak mengamalkan adab-adab jual beli ni. Jadi kita tengok di kantin dan juga di kedai makan ni contoh. Baik.
Kalaulah di kantin atau di kedai makan, penjual kena sabar dan mesra melayan pelanggan. Kalau kita pergi kedai makan ya, macam-macam kerana pelanggan ya, pembeli nak masakan itu, nak makanan macam ni. Jadi penjual kena sabar. Ya, jangan marah-marah. Nanti restoran tak ada orang datang. Kan? Jadi kita kena mesra pelanggan. Okey? Menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Bermakna kedai makan yang kita pergi tu mestilah makanannya halal, bersih dan berkhasiat, baru sesuai dengan orang Islam ya. Kalau kita tahu restoran atau kedai makan tu atau kantin di mana-mana saja menjual makanan yang haram, tidak bersih dan tidak berkhasiat, jangan kita pergi ya. Tapi kalau di kantin sekolah biasanya memang ada standard makanan dia kan. Pastilah halal dan bersih dan berkhasiat. Jadi anak-anak murid ustazah jangan takut pula nak pergi kantin. Ya. Macam biasalah pergi ke kantin dan anak-anak murid ustazah kalau berada di kantin beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Okey, beratur ikut aturannya. Ya. Sentiasa berhati-hati, jangan bertolak-tolak. Kalau jatuhlah makanan tu, siapa yang susah? Makcik kantin yang susah. Dan anak-anak juga yang susah lah ya. Jadi makanan jatuh, murid-murid lain pun rasa susah hati kan. Baik, yang kedua, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Ini penting. Kalau di kantin sekolah ramai muridnya beratur, kita jangan ambil masa yang terlalu lama memilih ya. Makcik nak kuih tu. Tak nak. Nak kuih tu. Tak nak lah. Nak yang tu. Dah macam-macam pula perangainya. Okey. Jadi jangan mengambil masa yang lama. Begitu juga di kedai. Kalau kita makan dengan mak ayah kita ya. Jadi pilih makanan yang kita dah tengok dah. Saya rasa nak yang tu. Masa kita beratur kita dah tengok dah. Saya nak yang ni lah. Masa kita nak ambil kita terus ambil. Jangan masa tu lah baru nak fikir. Masa tu lah baru macam-macam. Menyebabkan orang belakang akan rasa marah. Ya. Baik, seterusnya. Ada ketika berjual beli di pasar. Kalau kita ikut mak ayah kita pergi ke pasar, kita akan lihat ya, penjual hendaklah jujur dan tidak menipu dalam timbangan ya. Katalah menjual ayam kan, jadi timbangan tu pastikan tidak rosak ya. Betul timbangannya dan tidak mengambil keuntungan yang keterlaluan. Kalaulah kita tengok yang jual ayam kat sini mahal sangat, kita pergi ke tempat lain kan. Jadi peniaga pun tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan kerana dikhawatiri akan berlaku apa? Riba. Baik. Pembeli pula memberikan laluan ketika selesai membeli. Di waktu PKP ni, ya Allah, kalaulah kita lihat barisannya panjang di pasar kan. Jadi kita berilah laluan kepada pembeli kalau dah siap membeli kan. Macam saya kata tadilah, kita dah rancang dari rumah lagi, kita dah tulis apa yang kita nak beli. Jadi kita janganlah dekat pasar baru kita nak fikir itu, nak fikir ini, menyebabkan kita lambat dan orang lain pun akan jadi lambat dengan tindakan kita. Yang kedua, mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Baik, kalau kita berada di pasar raya contohnya, kita pergilah tempat yang halal, jangan cari tempat yang non halal kan. Kita beli barangan yang kita tahu dia halal, yang baik. Baik, itu ketika di pasar. Bagaimana kalau di kedai barangan harian? Okey, ini contohnya kedai runcit ya. Jadi penjual tak boleh memonopoli barangan tertentu untuk mengauk keuntungan yang melampau. Ini tak boleh. Macam saya katalah, beli gula, beli beras, beli tepung banyak-banyak. Satu ketika orang lain dah tak ada barang tu, kita jual dengan harga yang melambung. Memang tak boleh. Mempamerkan barangan mengikut kategori berserta harga untuk kemudahan pembeli. Ni dipamerkan barang tu mengikut kategori. Contohnya kita pergi kedai runcit, alat tulis dekat sini kan, sayur dekat sini, ikan dekat sini. Apa lagi? Barang-barang lain, tepung, beras semua diasingkan bahagian-bahagian dia. Dan juga meletakkan tanda harga. Ini wajib lah ya. Kita kena tengok tanda harga dan kita kena tengok tarikh luput. Itu penting ya. Kalau kita beli roti contohnya yang dah pun luput, jadi kita juga yang rugi kan. Jadi kita sebagai pembeli kena tahu hak-hak kita sebagai pembeli ya. Baik, tidak merosakkan barang yang dipamerkan. Ini pembelilah kalau kita pergi ke satu tempat yang dipamerkan, contohnya pinggan mangkuk ke apa kan, kita jangan pegang. Kalau jatuhlah barang itu, kita kena beli. Ya.
dan menghormati penjual dan juga pembeli yang lain. Ya, kita kena hormatlah penjual ya. Kalau penjual meletakkan harga yang macam tu, kita hormat dia. Jangan banyak komen. Kalau tak nak pergi tempat lain, senang je. Ya, dan juga jaga hati pembeli jugalah ya. Baik. Jadi sampai situ saja. Baik, Ustazah ada satu lagi game yang kita boleh main bersama-sama bagi menguji pemahaman anak-anak semua ya. Kita tengok apakah game ni. Okey, jom main bersama Ustazah. Baiklah anak-anak, Ustazah ada kuis sebagai pengukuhan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita lihat ya. Baik. Soalan yang pertama. Rasulullah mengamalkan sifat apa dan jujur dalam urusan perniagaan? Sifat apa? Menipu? Bertolak ansur ke dekut? Bertolak ansur lah kan. Okey, seret. Submit jawapan. Betul kan? Baik, seterusnya. Kepentingan mengamalkan adab berjual beli, penjual dan pembeli akan diredai dan apa? Dibenci, dimarah, dirahmati? Dirahmati Allah. Baik, betul. Seterusnya, kepentingan mengamalkan adab berjual beli, masyarakat akan bersisih faham, aman bergaduh. Aman lah kan? Okey, seterusnya. Kepentingan mengamalkan adab berjual beli, negara akan apa? Dan ekonomi akan kukuh. Negara akan harmoni ya. Okey, seterusnya kita jawab lagi. Peniaga hendaklah apa dan menyediakan makanan yang apa bersih dan berkhasiat? Peniaga hendaklah sabar. Ya, sabar dan menyediakan makanan yang apa? Halal. Kan? Okey, betul. Kita lihat lagi. Murid hendaklah beratur ketika membeli makanan dan sentiasa apa? Bertolak-tolak. Tak boleh. Berhati-hati. Baik. Barang terlalu lama dan beri laluan kepada pembeli lain. Jangan memilih kan? Ke nak pilih? Jangan memilih lah. Ya. Lihat jawapan. Baik, seterusnya. Penjual monopoli barang dan mengaut yang lebih. Apa dia? Penjual tidak boleh memonopoli barang dan mengaut apa? Keuntungan yang lebih. Ya? Okey, yang ke-9. Betul semualah kalau Ustazah jawab ni kan. Pembeli apa? Boleh ke tak boleh? Tidak boleh merosakkan barang pameran yang dipamerkan di kedai. Okey. Kita lihat lagi soalan terakhir. Jika kita mengamalkan adab berjual beli, Allah akan apa? Sayang ke benci? Sayang. Ya, benda yang baik Allah sayanglah kan. Sahabat semua, ada berapa soalan? Ada 10 soalan ya. Baik. Kita lihat masa Ustazah berapa jawab ni. 2 minit lamanya. Tapi kalau anak murid Ustazah jawab ni sekejap je ni. Tak sampai seminit kan. Ustazah akan letakkan dalam bahagian description siaran YouTube Ustazah ya. Jadi anak-anak murid Ustazah boleh bermain lagi dan harapnya dapat betul semualah ya. Baiklah anak-anak semua. Ada satu lagi latihan ya. Ini tulis 3 kepentingan mengamalkan adab berjual beli individu, masyarakat dan negara. Boleh tulis kesan kepentingan yang baik tadi ya. Lihat buku teks ya. Baiklah anak-anak, sekian saja daripada Ustazah. Ustazah harap anak-anak semua dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari ya. Sebabnya adab berjual beli ni semua orang ada keperluan. Semua orang pernah pergi kedai, semua orang pergi ke kantin. Jadi amalkan hak kita sebagai pembeli ya. Dan kita hendaklah menunjukkan adab tingkah laku yang baik ketika berjual beli ya. Tak kisahlah di mana, di kantin, di kedai, di pasar raya, di mana-manalah ya. Jadi sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.